Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan satu tajuk iaitu Gerakan Kristianisasi di Malaysia. Berikut adalah ahli Kumpulan 2 yang terdiri daripada 9 orang. Sejarah telah menunjukkan proses kristianisasi ini telah mula bertapak di tanah Melayu semenjak penjajahan Portugis pada tahun 1511 lagi. Walau bagaimanapun, proses tersebut kurang berjaya sehinggalah Malaya mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Laporan bernama yang dipetik dari majalah The Minaret terbitan Pusat Islam California mengatakan bahawa pendakwah Kristian menjadikan Malaysia di antara negara sasaran bagi gerakan kristianisasi ini. Hal ini kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang terletak di antara garis lintang 10 dan 40 peta di dunia. Okey, daripada surah Al-Baqarah ayat 135, firman Allah yang bermaksud, dan mereka kaum Yahudi dan Nasrani berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Nasrani, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas dasar tauhid dan bukanlah ia daripada orang-orang musyrik. Okey, daripada ayat di atas, apa yang kita dapat adalah Allah menegaskan tentang keperluan umat Islam untuk menolak dakwah dan usaha ajakan Yahudi dan Nasrani untuk turut sama dalam kesesatan mereka. Dalam Perlembagaan Malaysia, agama Islam termaktub sebagai agama rasmi persekutuan. Namun begitu, agama lain seperti Hindu, Buddha dan Kristian bebas dianuti dan diamalkan secara harmoni, aman dan damai. Penyebaran dakwah atau pengembangan agama lain, contohnya seperti Kristian, adalah tidak dibenarkan dan dilarang di Malaysia. Seterusnya, realiti masa kini gerakan kristianisasi di Malaysia. Gejala murtad di Malaysia. Yang pertama, permohonan murtad dilakukan. Selalunya mereka yang mohon untuk murtad ni ditolak dan akan dibawa untuk di-kaunseling terlebih dahulu. Gejala ni telah memberi gambaran kepada kita bahawa semakin ramai umat Islam telah terpesong akidah. Yang kedua, permohonan untuk tukar nama. Okey, bila permohonan untuk murtad golongan ini ditolak, mereka akan mula dengan menukar nama asal, terutamanya bagi mereka yang baru saja memeluk Islam. Ketiga, pemingkiran cara hidup Islam oleh golongan saudara baru. Gejala murtad terjadi disebabkan golongan saudara baru kurang bimbingan agama Islam oleh orang sekeliling yang menyebabkan dia tidak mengamalkan lagi cara hidup Islam. Seterusnya, permohonan balik ke agama asal oleh golongan saudara baru. Okey, apabila mereka tidak mengamalkan cara hidup Islam, akan membawa kepada mereka untuk menukar semula kepada agama asal mereka. Kristianisasi menjadi faktor berlakunya bencana murtad. Penyebaran agama Kristian melibatkan dua strategi. Yang pertama, secara tersembunyi, dan yang kedua, secara terang-terangan. Okay, kita tengok yang tersembunyi. Yang tersembunyi, orang awam dan individu yang kurang sensitif dengan perkara ini takkan sedar strategi dakwah Kristian secara tersembunyi. Umat Islam di Malaysia hanya akan menyedari dan dikejutkan apabila berlakunya kes murtad di Malaysia atau terdapatnya gejala buruk yang berlaku seperti wujudnya penghinaan kepada agama Islam secara besar-besaran, terutamanya di media sosial. Kemudian, strategi secara terang-terangan. Kemuncak strategi dakwah terang-terangan pula timbul bila umat Islam di Malaysia dikejutkan dengan kemunculan Paderi Melayu iaitu Jamaluddin Osman ataupun lebih dikenali sebagai Joshua Jamaluddin. Hasil dakwah secara tersembunyi di sebalik dinding telah diketengahkan untuk menarik lebih ramai pengikut. Modus operandi dakwah dalam kes ini boleh dilihat sebagaimana yang pertama, mereka mengkristiankan Melayu, kemudian memberi bantuan, kemudian memberi pendidikan, kemudian meningkatkan pendidikan Kristian, seterusnya melantik jadi paderi dan menyebar dakwah Kristian kepada Melayu Islam. Berikut merupakan sorotan dua kisah murtad akibat gerakan kristianisasi. Yang pertama,
kes Lina Joy. Lina Joy beragama Islam dan dibesarkan dalam keluarga Islam. Permohonan pertama dia untuk tukar agama telah ditolak kerana alasannya untuk menukar agama. Permohonan yang kedua diluluskan tetapi statusnya masih beragama Islam. Dia sanggup mendakwa diri sendiri, tidak mengamalkan Islam dari kecil. Kemudian menyatakan hasrat dia untuk berkahwin dengan seorang lelaki berbangsa India beragama Kristian pada tahun 2000 dan berusaha mendaftarkan dan mengesahkan perkahwinannya. Dia juga mempertahankan pilihan untuk keluar dari agama Islam atas dasar pilihan sendiri dan telah dimaklumkan kepada ibu bapa walaupun dipanggil dan dinasihatkan beberapa kali oleh majlis agama. Seterusnya, kes Aisyah Bukhari. Dia juga beragama Islam dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Islam serta penuh dengan didikan agama. Hasrat dia untuk murtad hanya memaklumkan kepada bapanya melalui panggilan telefon, dan permohonan untuk murtad dilakukan melalui seorang peguam. Selain percintaan sebagai alasan untuk murtad, Aisyah juga menggunakan alasan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan iaitu hak kebebasan beragama dan memfailkannya di Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur pada tahun 1997. Kehendaknya untuk menukar agama menyebabkan dia sanggup mendakwa keluarganya yang cuba menyelamatkannya sebagai penculik. Usaha golongan murtad di alam cyber. Berikut merupakan beberapa laman di media sosial yang tanpa segan silu menonjolkan diri mereka bahawa mereka telah murtad serta memberi sokongan dan dorongan kepada golongan murtad. Selain itu, mereka juga mengambil kesempatan untuk post dan menyebarkan fitnah terhadap agama Islam serta menghina Islam. Yang pertama, Rasina Khamis telah membina laman web Murtads from Malaysia. Kedua, laman blog Murtad di Malaysia, iaitu memberi sokongan moral kepada golongan murtad. Yang ketiga, laman Facebook golongan murtad yang sering berkongsi status yang menghina Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Akasha binti Mat Yusof, nombor matrik 051018. Saya akan menerangkan tentang kesan buruk gerakan Kristianisasi terhadap umat Islam di Malaysia. Apabila berbicara tentang gerakan Kristianisasi ni, semestinya mereka mempunyai matlamat dan objektif yang ingin dicapai. Dan perkara yang mereka ingin capai itu adalah membawa kesan buruk bagi agama Islam. Kenapa saya cakap macam ni? Sebabnya adalah sesuatu agama tu mesti nakkan yang terbaik. Mesti nak semua orang untuk patuh dengan agama tu dan jadikan sebagai panduan. Jadi apabila matlamat gerakan Kristianisasi ni adalah begitu, maka ianya membawa kerosakan kepada agama Islam tu. Jadi adillah kiranya jika saya membuat kesimpulan bahawa matlamat mereka adalah kesan buruk bagi kita. Okey, baik. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan-kesan buruk yang gerakan ini telah lakukan terhadap umat Islam. Yang pertamanya adalah menghapuskan Islam dari dalam jiwa umat Islam. Pemimpin-pemimpin Kristian ni, mereka tahu bahawa untuk mengkristiankan umat Islam tu bukanlah suatu perkara yang mudah. Sebab apa? Sebab umat Islam ni mereka mempunyai sebuah agama yang sejarah dan ajarannya memang terbukti cukup meyakinkan tentang kebenaran dan keaslian agama Islam tu sebagai agama yang bersumber dari Allah. Oleh sebab tu, pemimpin-pemimpin Kristian ni mereka berusaha untuk menghancurkan sumber yang memberi kekuatan kepada umat Islam tu. Oleh sebab itulah satu-satunya metod untuk mencapai tujuan mereka tu adalah untuk menghapuskan Islam dari jiwa umat Islam tu. Seterusnya, kesan buruk gerakan Kristianisasi terhadap umat Islam di Malaysia adalah menghapuskan kesatuan dan perpaduan umat Islam. Pemimpin-pemimpin Kristian ni, mereka sebenarnya sangat takut dengan umat Islam sebab umat Islam ni selalu bersatu padu. Hubungan sesama umat Islam tu sangat akrab. Jadi perkara ni yang gerakan Kristianisasi ni yang akan serang dulu. Mereka melemahkan umat Islam ni dengan cara menghapuskan perpaduan. Dengan sebab tu, masyarakat Islam jadi berpecah.
Jadi bila berpecah, lagi senanglah mereka nak masukkan unsur-unsur Kristian dalam diri umat Islam ni. Seterusnya, menyekat penyebaran dakwah Islam. Semenjak munculnya Islam di Mekah, penganut-penganut Islam semakin bertambah dan tersebar ke seluruh dunia. Perkara ni diakui sendiri oleh seorang bekas Menteri Luar Perancis. Dia cakap, tiada ruang di muka bumi ini yang tidak direntasi sempadannya oleh orang Islam dan bertebaran padanya. Islam adalah satu-satu agama yang menjadi kegemaran manusia untuk menganutinya mengatasi semua agama. Jadi perkara inilah yang ditakuti oleh penganut Kristian dan bertindak untuk menyekat penyebaran dakwah Islam tu. Sebentar tadi rakan saya ada menyebut tentang 2 kes murtad yang berlaku di Malaysia. Kedua-dua kes tersebut adalah berkaitan dengan hak individu yang mana mereka dikatakan berhak untuk mempraktikkan apa jua kepercayaan mereka. Jadi berdasarkan dua-dua kes ni, terdapat banyak kesan buruk. Yang pertama, individu Muslim boleh menafsirkan agama Islam mengikut kefahaman sendiri sepenuhnya berdasarkan hak individu. Perkara ini tak sepatutnya terjadi sebab Islam mengajar untuk hidup berpandukan Al-Quran dan hadis. Seterusnya adalah kemuliaan agama Islam di Malaysia terhakis dan menjadi sama taraf dengan agama lain. Jadi disebabkan dua kes ni, agama Islam seperti dipermainkan oleh kedua-dua pihak ni, menyebabkan pandangan yang buruk daripada penganut agama lain. Penganut agama lain ni mesti akan fikir yang agama Islam ni boleh dibuat main, boleh keluar dari Islam sesuka hati. Di samping tu juga mencabar Islam sebagai agama persekutuan. Islam adalah agama yang paling mulia, tidak ada agama lain yang benar kecuali agama Islam. Tetapi apabila ada kes murtad seperti ini, imej agama Islam sebagai agama persekutuan akan jatuh. Selain itu, kes murtad ini juga menonjolkan kelemahan agama Islam di mata agama lain. Sebab apa? Sebab nampak macam agama Islam ni sama macam agama lain, senang-senang keluar masuk. Faktanya adalah agama Islam mempunyai 2 kalimah syahadah. Apabila seseorang itu telah melafazkan 2 kalimah syahadah, maksudnya mereka haruslah taat dengan perintah Allah dan mempraktikkan ajaran agama Islam sebagai umat Islam yang baik. Akhir sekali adalah menambahkan keberanian golongan yang sudah murtad. Jadi apabila kes macam ni berlaku terang-terangan, maka golongan yang sudah lama murtad akan menjadi beranilah. Mereka akan cuba tubuhkan pertubuhan mereka sendiri dan berkata buruk tentang Islam, menuduh agama Islam menafikan hak kebebasan individu dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hadi bin Muhammad Noor, nombor matrik 051229. Okey, seterusnya ialah beralih kepada alternatif untuk mengatasi isu gerakan kristianisasi. Yang pertamanya ialah peranan kerajaan, di mana pihak kerajaan perlulah memperkemaskan dan menyelaras pentafsiran perlembagaan persekutuan agar tidak terdedah pada manipulasi dan huraian berdasarkan kepentingan pihak tertentu. Manakala yang keduanya ialah meningkatkan elemen pendidikan masyarakat seperti kempen dan program kepada masyarakat tentang kehidupan harmoni dalam masyarakat bagi pelbagai kaum. Dan yang ketiganya ialah memberi kuasa yang lebih besar kepada mahkamah syariah untuk mengendalikan kes-kes dalam hal ehwal umat Islam. Manakala yang keempat ialah mempericikan perkara-perkara yang boleh menggugatkan ketenteraman awam, termasuklah usaha memurtadkan umat Islam. Baiklah, sekarang kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu peranan institusi agama. Pertama, Sultan menjalankan peranan sebagai ketua agama Islam. Sebagai ketua agama Islam, Sultan seharusnya peka terhadap isu kristianisasi yang berlaku di Malaysia dan menjalankan tindakan yang sewajarnya untuk membanteras isu ini daripada berleluasa.
Ini adalah kerana sebagai ketua agama Islam, Sultan menjadi benteng pembelaan kepada umat Islam yang berada di Malaysia. Peranan institusi agama yang kedua ialah mengaplikasikan pelbagai medium penyebaran seperti medium khutbah Jumaat. Melalui medium ini, ia akan mendedahkan realiti isu kristianisasi yang sedang berlaku di Malaysia dan masyarakat akan mula mengambil tahu tentang isu tersebut. Seterusnya, melahirkan pakar dalam bidang ilmu Kristian dan ilmu perbandingan agama. Ini merupakan satu perkara yang sangat penting kerana dengan adanya pakar-pakar tersebut, mereka mampu berdebat secara berhikmah dan berilmu tentang fahaman agama Islam dan fahaman agama lain. Seterusnya, menjalankan kajian terperinci berkaitan agenda kristianisasi di Malaysia dan menyediakan alternatif yang tepat bagi tujuan rujukan pihak berkepentingan dan masyarakat. Apabila kajian telah dibuat dan pihak institusi agama menyediakan modul ataupun beberapa alternatif yang boleh dirujuk oleh semua masyarakat, masyarakat akan merasa yakin dan tidak akan takut dalam berusaha sama untuk membanteras isu ini. Yang terakhir ialah menambah baik setiap penguatkuasaan dalam membanteras agenda kristianisasi. Pihak institusi agama wajar memperketatkan penguatkuasaan terhadap isu gerakan kristianisasi ini supaya semua lapisan masyarakat sedar bahawa isu ini adalah satu isu yang sangat berat. Okay, baik. Saya Nadia Farhana binti Muhammad Nur, nombor matrik 050987, akan menyambung dengan peranan media dan akhbar. Okay, apabila berbincang soal gerakan kristianisasi yang berlaku di Malaysia, media memainkan peranan yang penting dalam melaporkan mengenai kes-kes sebegini. Okay, oleh itu, media dan akhbar juga merupakan satu alternatif untuk mengatasi isu gerakan kristianisasi ini. Okay, peranan pihak media dan akhbar adalah mereka seharusnya mendedahkan segala agenda kristianisasi yang berleluasa di negara kita. Okay, sebagai pihak yang berpengaruh, isu ini haruslah diambil serius supaya umat Islam sedar sekaligus tidak terpengaruh dengan agenda mereka. Okay. Peranan yang kedua ialah pihak media dan akhbar hendaklah sentiasa menyokong tindakan diambil oleh institusi kerajaan bagi mempertahankan akidah umat Islam. Okay, sebagai contoh, dalam akhbar Utusan Melayu, sentiasa memberikan peluang kepada pemimpin Melayu Islam bagi menonjolkan diri mereka dalam isu ini dalam menyokong setiap yang dilakukan oleh JAIS bagi mempertahankan umat Islam. Okay, hal ini sangat mempengaruhi minda dan persepsi umat Islam agar sentiasa menyokong kebenaran seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Melayu Islam. Okay, seterusnya, akhbar dan media juga merupakan satu medium dalam memperjuangkan agama. Okey, melalui media dan akhbar ni, pengamalnya mestilah bekerja keras membentuk pendapat umum yang mendorong tertegaknya nilai-nilai Islam. Okey, jadi bila tertegaknya nilai-nilai Islam ni, pegangan umat Islam semakin hari semakin kuat sehinggakan mereka dapat menepis segala agenda-agenda kristianisasi ini. Okey, jadi peranan pihak media dan akhbar yang seterusnya adalah penekanan yang lebih tinggi haruslah diberikan bagi mengenal pasti masalah akidah umat Islam masa kini. Dengan kata lain, media juga sebagai penyatu iaitu muwahhid yang mana harus mampu menjadi jambatan yang menyepadukan umat Islam. Jadi pihak akhbar dan media memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan umat Islam bersatu padu dalam menangani masalah akidah umat Islam masa kini. Okay, dengan bersatu hati dan bersatu padu, ahli dalam gerakan kristianisasi sukar untuk mempengaruhi umat Islam. Jadi akhir sekali, pihak media dan akhbar haruslah menyediakan artikel tentang fahaman-fahaman Islam yang sebenar, iaitu sebagai pembaru, mujaddid, iaitu sebagai penyebar fahaman pembaharuan akan pemahaman dan pengajaran amalan Islam. Okay, jadi secara kesimpulannya, media memainkan peranan yang sangat penting dalam melaporkan mengenai isu-isu yang melibatkan murtad di Malaysia. Memandangkan isu ini adalah isu yang sangat sensitif di Malaysia, terutamanya apabila melibatkan agama Islam dan agama-agama lain.
Seterusnya, kita akan beralih pula kepada peranan guru dalam mengatasi gerakan kristianisasi di Malaysia. Peranan utama guru ialah guru-guru perlu menjadi teladan dari segi akhlak, sahsiah, pandangan dan pemikiran yang terbaik dalam segenap aspek kehidupan. Guru-guru tidak semestinya perlu menjadi yang terbaik dalam pengajaran akademik sahaja jika tidak mampu untuk memperbaiki diri sendiri. Bak kata pepatah, kalau baik dijadikan teladan, kalau buruk dijadikan sempadan. Peranan yang seterusnya ialah guru-guru perlu mendedahkan pelajar, terutama pelajar Islam, tentang fahaman agama-agama lain secara ringkas. Agama-agama lain ialah seperti agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian dan agama-agama lain. Daripada situ, guru perlu bantu untuk memahamkan pelajar tentang ilmu-ilmu berkaitan gerakan kristianisasi dari kacamata Islam. Peranan yang ketiga ialah guru-guru digalakkan untuk mengadakan pantauan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelajar. Guru-guru perlu mengadakan perbincangan keharmonian. Dalam perbincangan tersebut, guru-guru perlu menggalakkan pelajar untuk pelajar tersebut menceritakan terlebih dahulu apa yang mereka fahami tentang kepelbagaian agama di Malaysia. Guru-guru perlu memastikan bahawa pelajar-pelajar tidak menyentuh isu-isu sensitiviti tentang sesuatu agama. Peranan yang terakhir ialah guru-guru perlu memberikan pemahaman pelajaran yang bercorak analogi bagi memahamkan pelajar tentang agama. Kesannya, pelajar-pelajar dapat menghayati apa yang mereka pelajari. Seterusnya, dapat menjauhkan diri daripada kegiatan gerakan kristianisasi demi memelihara pegangan dan jiwa mereka. Alternatif terakhir untuk mengatasi isu gerakan kristianisasi adalah peranan setiap individu Muslim. Yang pertama, setiap individu Muslim perlu bersikap peka dan prihatin terhadap gerakan kristianisasi dan isu murtad yang berlaku di dalam negara. Antara punca gerakan kristianisasi ini masih berleluasa adalah kerana segelintir individu mengambil sikap tidak endah akan isu tersebut dan akibatnya dalam tidak sedar akan mudah terpengaruh dengan dakwah Kristian. Kedua, setiap individu Muslim perlu menghadapi isu kristianisasi ini secara berilmu, khususnya ilmu akidah dan ilmu adab. Apabila kita memantapkan ilmu akidah kita, insya-Allah kita mampu membanteras diri kita sendiri daripada terpengaruh dengan dakwah mereka. Dan apabila kita sentiasa mendalami ilmu adab dan akhlak, kita sebenarnya boleh menghadapi isu ini secara berhikmah dan rasional dan mengelakkan sebarang penghinaan ataupun cacian terhadap agama tersebut. Ketiga, setiap individu Muslim perlu menanam sikap ambil tahu tentang gerakan kristianisasi ini. Sedikit sebanyak, apabila individu sudah mula cakna terhadap isu ini, individu akan mula sedar akan impak negatif yang dibawa oleh gerakan kristianisasi ini terhadap agama Islam. Keempat, setiap individu Muslim wajar membuat laporan kepada agensi agama yang bertanggungjawab sekiranya mengesan sebarang aktiviti gerakan kristianisasi dijalankan. Apabila laporan telah dibuat, agensi agama yang terlibat akan menghapuskan segala aktiviti yang telah dilaksanakan oleh mereka di kawasan tersebut dan akan membuat pantauan ketat di kawasan sekitar dengannya. Dan yang terakhir, setiap individu Muslim perlu membina jati diri yang kuat di samping menjaga setiap individu yang rapat agar tidak terjebak dengan agenda kristianisasi ini. Di samping peranan yang telah dimainkan oleh kerajaan ataupun institusi agama dan yang lain-lain, kita juga harus memastikan diri kita berada di tahap yang
kuat. Maksudnya kita perlu mendalami ilmu agama dengan mendalam dan sentiasa bersedia untuk berdepan dengan isu ini secara rasional. Oleh itu, kita memerlukan jati diri yang kuat untuk menempuh dan mengatasi gerakan kristianisasi ini. Di samping dengan ilmu yang kita ada dan jati diri yang kuat di dalam diri kita, kita mampu menjaga individu-individu yang rapat dengan kita supaya mereka pun tidak terjebak dengan agenda kristianisasi ini. Sebagai kesimpulan, kesungguhan aktiviti Kristian dalam menjalankan usaha kristianisasi dalam masyarakat Muslim merupakan manifestasi kepada keengganan mereka mengiktiraf dan mengakui keagungan agama Islam sehingga ke hari akhirat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Justru, mereka merancang dengan penuh penelitian bagi merealisasikan hasrat mereka sebagaimana yang terkandung dalam misi 3G iaitu Goal, Gospel dan Glory. Mereka menyusun strategi, kaedah dan bentuk menyebarkan ajaran Kristian khususnya untuk menarik seramai mungkin manusia menganut agama Kristian. Dengan mengkaji daripada sosiologi, antropologi dan psikologi, golongan minoriti dan golongan yang terpinggir seperti orang asli memudahkan mereka mencapai matlamat yang ditetapkan. Di samping itu, dengan meneliti segala tindakan yang dijalankan oleh pihak pendakwa Muslim kepada kumpulan minoriti tersebut, mereka membuat pelbagai persepsi bagi menimbulkan kesangsian dan kelemahan di pihak pendakwa Muslim. Mereka juga mengambil kesempatan di atas kekurangan yang terdapat pada golongan minoriti ini dengan menawarkan pelbagai bantuan dan habuan berbentuk material supaya mereka dapat mengikuti ajaran Kristian. Islam adalah agama persekutuan yang perlu dihormati oleh semua pihak dan perlu memahami implikasinya. Setiap pihak perlu sedar dengan tuntutan wakil Malaysia yang majoritinya umat Islam. Sensitiviti umat Islam sewajarnya tidak dicabar oleh kumpulan agama yang minoriti seperti Kristian, serta umat Islam juga perlu memahami tuntutan daripada kesimpulan dalil-dalil nas dan hadis tentang sifat sebenar Kristian ataupun Nasrani. Waspada dengan taktik, cubaan dan strategi gerakan kristianisasi yang sentiasa tidak reda dan berusaha untuk menghancurkan Islam selagi umat Islam tidak mengikut jejak langkah mereka. Kita perlu berfikir dengan penuh hikmah dan dengan jiwa yang tulus untuk melihat peranan dan tanggungjawab umat Islam dalam menangani isu ini demi membentuk kekuatan umat sekaligus menggerunkan musuh dengan menjinakkan hati madu yang ingin memahami Islam. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.